Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Kamil. Okay, baru-baru ni, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyebut tentang satu istilah new normal dalam perutusan khas beliau berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, apakah maksud new normal? New normal ni adalah satu istilah yang wujud dalam pengurusan bisnes dan ekonomi, merujuk pada sebuah kondisi kewangan di mana sesebuah konteks yang sebelum ni dilihat sebagai perkara yang asing akhirnya menjadi suatu perkara yang biasa, kebiasaan yang dilakukan selepas sesebuah kejadian. Maksud daripada abnormal menjadi satu new normal ataupun perkara yang common. Okey, new normal ni mula dipopularkan pada tahun 2009 oleh seorang aktivis ataupun tokoh yang bernama Paul Glover, iaitu seorang aktivis alam sekitar yang berjuang dalam Green Party di US sana. Beliau ada membangkitkan perihal new normal ni ketika memperkenalkan cara baru pembangunan komuniti setempat dalam kempen yang bertajuk Prepare for the Best. Okey, dari sudut ekonomi, new normal ni popular selepas financial crisis pada tahun 2008, iaitu krisis kewangan menjelang tahun 2008, dan selepas global recession iaitu kemelesetan ekonomi dunia menjelang tahun 2012. Okay, pada masa tu, kebangkitan kuasa besar ekonomi yang baru iaitu negara China telah menjadi satu tanda aras kepada new normal yang mampu menyaingi kekuatan pasaran ekonomi di US. Okay, dari sudut konteks socio-ekonomi Malaysia, kita boleh lihat new normal ni sedang berlaku dalam masyarakat kita sejak penularan wabak pandemik COVID-19 ni. Saya nak sebut ada 6 perkara new normal yang kita sedang alami sekarang. Antaranya ialah yang pertama, penjarakan sosial atau social distancing, di mana pergaulan kita mulai terkawal dengan jarak yang efektif kira-kira 1 meter antara satu dan lain. Yang kedua, common social practice seperti bersalam tangan apabila berjumpa terpaksa diubah dengan cara yang baru. Ada yang buat macam ni, ada yang buat macam ni dan sebagainya. Alright, yang ketiga, penjagaan kebersihan diri yang baik. Sebelum ni kita hanya ambil endah tak endah berkaitan dengan kebersihan diri. Tapi sejak penularan wabak COVID-19 ni, penggunaan face mask, hand sanitizer dan membasuh tangan akhirnya dijadikan satu rutin harian. Pelik lah, kalau tak buat ni mesti pelik. Okey, kaedah seterusnya adalah kaedah pembelajaran konvensional yang berubah menjadi e-learning dan penggunaan Google Classroom menjadi semakin meluas dalam kalangan pelajar sekolah dan juga universiti. Dari kelas biasa menjadi satu kelas online atau kita panggil online learning. Okey, yang kelima, work from home, bekerja dari rumah. Sebelum COVID-19, pelbagai stigma bekerja dari rumah ni akhirnya berjaya dihapuskan sejak wujudnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya masih ingat lagi sebelum ini work from home hanya dilihat sebagai satu idea dan hanya dilaksanakan secara meluas di beberapa negara maju sahaja. Kini work from home dah menjadi satu kebiasaan atau new normal dalam masyarakat Malaysia. Alright, yang terakhir, gig ekonomi seperti perkhidmatan penghantaran makanan, food delivery service akhirnya menjadi satu servis yang sangat-sangat penting ketika keadaan di mana kita nak dine in di mana-mana restoran ataupun kafe tak dibenarkan. Okey, ini telah mewujudkan satu supply chain management konsep yang baru, iaitu sebelum ni kaedah yang lama iaitu pembekal pergi kepada pemborong pergi kepada peruncit dan peruncit pergi kepada pembeli, kepada satu keadaan yang baru iaitu pembekal, penghantar dan terus direct ke pembeli. Ini keadaan ini merubah sejak COVID-19 melanda di Malaysia. Okey, bagi saya kesan COVID-19 ni ataupun new normal ni akan menjadi satu signifikan dalam gaya hidup dan rutin harian yang ada kemungkinan besar mengambil masa selama beberapa bulan ataupun mungkin beberapa tahun untuk
kita adaptasi. Okay, stay safe dan stay at home. Assalamualaikum.